Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat, di atas segala kurniaan. Selawat dan salam untuk junjungan mulia kekasih Allah, kekasih kita, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap daripada kita beroleh manfaat dan juga syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak. Pada penghulu segala hari Jumaat pada pagi ini, marilah kita memperbanyakkan selawat. Dan insya-Allah kita nak sambung daripada muka surat 608, masih lagi pada tajuk berkenaan hadis-hadis yang berkenaan tentang jual beli, tentang buyuk jual beli. Dan kita telah tiba pada bab yang ke-17 di mana Imam Tirmizi rahimahullah, okey tak suara? Dia tak keluar. Okay, sekejap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Lalu kita nak sambung daripada bab yang ke-17, yang mana pada kali ini Imam Tirmizi membawakan tajuk Babu Maja'a, bab pada hadis yang telah datang berkenaan makruh mengikut para ulama yang terdahulu membawa kepada makna haram, tidak boleh. Makruh dan tidak boleh bai'il gharar, melakukan transaksi jual beli yang ada unsur-unsur gharar. Apakah maksud gharar? Gharar memberi maksud penipuan. Lihat kepada Arafah pada baris yang kedua daripada bawah. Maka daripada hadis yang kita baca tadi, daripada bab yang kita baca tadi, maka sebenarnya para ulama menyebutkan pada waktu itu adalah kalaulah gharar, unsur-unsur penipuan itu berlaku secara qauli maksudnya dengan ucapan, kita membuat penipuan pada waktu itu melalui ucapan dalam urusan jual beli, yajibu fihi al-fasxu qada'an, maka jual beli tadi wajib untuk dibatalkan sebab ada unsur penipuan melalui percakapan. Wal fi'li, dan kalaulah pada waktu itu kita melakukan unsur-unsur penipuan melalui tubuh badan, melalui anggota tubuh badan, yajibul fasxu, maka tetap wajib untuk melakukan pembatalan, namun ianya adalah daripada sudut dianatan antara kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu kita patut membatalkan perniagaan apabila kita ada membuat sebarang penipuan ataupun gharar. Jom kita lihat, kata para ulama, antara gharar yang bakal kita lihat sebenarnya adalah apabila jual beli tersebut ianya adalah berkenaan tentang perkara yang majhul, perkara yang tidak fix, yang tidak ditetapkan, ataupun pada waktu itu ianya adalah berkenaan tentang perkara yang ma'juz anhu, yang tak mampu nak disediakan tapi pada waktu itu dijanjikan, maka selalunya gharar daripada sudut yang seperti yang disebutkan tadi.
Jom kita lihat hadis dulu, riwayat 1215. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Abu Quraib qala hadatsana Abu Usamah an Ubaidillah bin Umar an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang an bai'il gharar, daripada jual beli yang ada unsur-unsur penipuan. Maka sebab itu lihat kepada sahara, baris yang terakhir pada hujung sekali. Apakah contoh bai'ul gharar? Kabai'il ma'dum, menjual benda yang tak ada. Maka itu gharar. Benda tu tak ada, kita jual. Contohnya pada waktu itu kita kata kita ada benda ni, ada tak ada. Maka pada waktu itu kita jual. Maka itu sebenarnya adalah unsur-unsur penipuan. Wal majhul, ataupun kita pergi jual benda yang tidak diketahui. Macam zaman kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kadang-kala ada orang dijual, dia kata okey, apa yang masuk dalam bakul ni ketika mana saya buat live ni, maka harga dia 50. Maka itu gharar, sebab orang tak tahu apa yang ada dalam bakul, ataupun pada waktu itu apa yang masuk ke dalam bakul ketika mana sedang buat live, maka pada waktu itu menjual seperti perkara tersebut. Ianya ada unsur penipuan. Apakah unsur penipuan? Para ulama berikan dua. Benda yang tak ada, dia pergi jual. Benda yang tak diketahui dengan pasti apakah benda tersebut, maka dia pergi jual. Ataupun kadar dia berapa banyak, ataupun pada waktu itu apa yang bakal dapat. Maka ini semua termasuk dalam majhul. Kedua yang Nabi SAW larang adalah bai'il hasah, daripada jual beli balingan batu kerikil. Apakah maksud jual beli balingan batu kerikil? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nanti di hujung bab Imam Tirmizi akan bawakan penerangan. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abu Sa'id, Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Hadis Abu Hurairah adalah hadis hasan sahih, dan beramal pada hadis ini di sisi ahli ilmu karihu, mereka mengatakan tidak boleh bai'al gharar, melakukan jual beli yang ada unsur penipuan. Qala Syafi'i, telah berkata Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan termasuk di antara bai'ul gharar, jual beli yang ada unsur penipuan, adalah contohnya bai'us samak, menjual ikan yang masih di dalam laut. Ikan tu masih kat laut, kita kata okey, saya nak pergi memancing ni, saya nak pergi tangkap ikan. Siapa yang nak? Kalaulah dalam tempoh sejam, apapun ikan yang saya tangkap, harga dia 300 contoh. Lalu pada waktu tu saya ni adalah pada waktu itu tukang tangkap ikan yang mahir. Bila saya masuk je laut, ikan datang kepada saya contohnya. Maka dalam tempoh sejam, berapa banyak ikan yang saya tangkap, pada waktu itu bayarannya sekian-sekian. Maka ikan tu masih kat laut, tangkap dulu baru jual. Begitu juga kata Imam Syafi'i, contohnya menjual hamba yang sedang lari. Hamba tu tak ada. Kita kata saya nak jual lah hamba ni, siapa yang nak beli, murah-murah je. Nanti bila saya tangkap, pada waktu itu saya akan serahkan apabila bayaran dibuat. Maka itu pun tak boleh. Bai'ut tayri fis sama', menjual burung yang kat langit. Tangkap dulu burung tu, baru pergi jual. Dan juga yang seumpamanya daripada unsur-unsur perniagaan yang pada waktu itu adanya scam, ataupun adanya pada waktu itu unsur-unsur penipuan. Kemudian kata Imam Tirmizi, dalam hadis Nabi menyebut tentang jual beli yang pada waktu itu berlandaskan kepada batu kerikil. Apa maksud dia? Wa ma'na bai'il hasah, dan maksud daripada transaksi jual beli menggunakan batu kerikil, ay yaqul al-ba'i, bahawa penjual berkata lil mushtari, kepada pembeli, idza nabaztu ilaika, apabila aku membaling kepada kamu, bil hasati, dengan menggunakan batu, faqad wajabal bai'u, maka wajiblah jual beli pada apa yang telah ada di antara kita. Maksudnya pada waktu itu orang-orang dulu, ketika mana pada waktu itu mereka melakukan jual beli, maka pada waktu itu apabila pemilik barang ataupun penjual baling je batu, bererti pada waktu tu dah tak boleh ubah keputusan. Itu satu makna. Ianya juga memberi makna bahawa orang dulu bila menjual, ada banyak-banyak barang pada waktu itu dekat depan dia. Dia baling je batu, dekat mana batu tu jatuh,
maka barang itulah yang perlu dibayar ataupun diambil oleh pembeli. Maka ada unsur penipuan. Kita tak tahu apa yang pada waktu itu batu tersebut akan kena. Wahuwa yushbih, dan bai'ul gharar ini menyerupai dengan bai'ul munabadzah. Bai'ul munabadzah. Apakah bai'ul munabadzah? Lihat kepada Sahara, an yaqula, penjual berkata kepada pembeli, aku akan campak kepada pakaian ini batu, ataupun aku akan campak kepada kamu, supaya pada waktu itu bila berlaku je, maka jadilah jual beli tersebut wajib dan tak boleh tukar-tukar dah. Wa kana hadha, dan ini adalah antara jual beli zaman jahiliyah. Orang biasa dianggap excited lah, apa tak tahu nak dapat apa, tapi dia bukan excited, dia haram, tidak boleh, kerana adanya unsur penipuan. Ada setengah orang suka begitu kerana pada waktu itu dia rasa excited, dia tak tahu apa dia nak dapat, dia nak dapatkan surprise. Kan manusia ni suka surprise, maka pada waktu itu orang-orang Arab jahiliyah mereka berniaga seperti itu. Bab yang ke-18, bab maja'a, bab pada hadis yang telah datang fin nahyi, berkenaan tentang larangan daripada melakukan dua jual beli di dalam satu transaksi. Bai'atain, dua jual beli, fi bai'atin, di dalam satu transaksi. Riwayat 1216, wa bihi ilaihi qala hadatsana Hannadun qala hadatsana Abdah bin Sulaiman an Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang an bai'atain, daripada dua penjualan ataupun dua jual beli, fi bai'atin, dalam satu transaksi. Nabi larang. Pada waktu itu kalaulah nak letak macam-macam, maka pada waktu itu buat akad yang pelbagai. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Amr dan Abdullah bin Umar serta Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Hadis Abu Hurairah adalah hadis hasan sahih dan beramal pada hadis ini di sisi ahli ilmu. Wa qad fassara, dan sungguh telah menafsirkan sebahagian ahli ilmu, lalu mereka berkata, bai'ataini, dua jual beli di dalam satu transaksi adalah seperti mana seseorang itu berkata, abi'uka, aku menjual kepada kamu hadza thawba, pakaian ini. Dia nak jual kain, dia nak jual kain. Tapi bila dia nak jual kain, pada waktu itu binaqdin, dengan tunai. Okey, harga kain ini contohnya adalah 20 ringgit, contoh 20 ringgit harga kain ni. Tapi pada waktu itu aku hanya sekadar nak bayar tunai 10, dan kemudian lagi 10 ringgit tu aku bayar pada tempoh 10 bulan, contoh sebulan RM1, contohlah. Maka pada waktu itu ada yang mengatakan tidak boleh berdasarkan hadis ini. Maka sebab itu lihat kepada contoh yang dibawa, abi'uka, aku menjual kepada kamu, ataupun abi'uka, aku menjual kepada kamu kain ini binaqdin, dengan bayaran dia tunai 10 rial, 10 ringgit. Wa binasi'ah, dan dalam masa yang sama berhutang, pada waktu itu bi'ishrin, dengan 20 ringgit. Maka pada waktu itu disebut sebagai dua jual beli dalam satu transaksi. Wala yufariquhu, dan wala yufariquhu, dan tidak memisahkan jual beli tadi, ala ahadil bai'ain, ke atas salah satu daripada dua. Maksudnya dia buat dua terus akad, dia tidak buat satu-satu dan sebagainya. Fa idza faraqahu, dan apabila telah berpisah, ala ahadihima, maka di atas salah satu daripada dua perjanjian tadi. Mula-mula dia buat dua, kemudian tapi bila berpisah dia hanya pilih satu je. Maka kata para ulama, tidak mengapa, idza kanatil uqdah, apabila transaksi itu hanya berlaku di atas salah satu dan tidak dua jual beli. Berkata Imam Syafi'i, wa min makna, dan di antara maksud yang dilarang daripada dua jual beli dalam satu transaksi adalah seseorang itu berkata, abi'uka, aku menjualkan kepada kamu dari rumahku ini, bikaza, dengan dengan jumlah yang tertentu. Bikaza contohnya dengan harga 10,000. Lalu aku jual kepada kamu rumah aku dengan harga 10,000, contoh. Ala, tapi ada jual beli yang kedua pula dengan syarat, antabi'ani, hendaklah engkau jualkan kepadaku ulamaka, hamba kamu, bikaza, dengan jumlah sekian.
maka pada waktu itu tak boleh. Dua jual beli dalam satu transaksi. Lalu kata aku jual kau ni, engkau jual aku balik pada waktu itu benda yang aku nak. Maka berkata Imam Syafi'i, fa iza wajaba li ghulamuk wajabat laka dari, apabila telah sabit untuk aku hak milik hamba, maka telah menjadilah untuk kamu hak milik rumah. Wahadha tafaruk, dan ini sebenarnya berbeza daripada jual beli bighairi thamanin ma'lum, tanpa mempunyai bayaran yang pada waktu itu dikehendaki. Wala yadri, dan tidak mengetahui setiap seorang daripada mereka apa yang berlaku daripada perjanjian tersebut. Maka sebab itu Nabi SAW larang daripada dua jual beli dalam satu transaksi. Kalau nak buat dua jual beli, buat dua transaksi, buat dua akad. Jangan pada waktu itu dimasukkan ke dalam hanya satu akad. Bab yang ke-19, babu majaa, bab pada hadis yang telah datang bahawa makruh di sini bermaksud tak boleh, tidak boleh menjual apa yang tidak ada pada sisinya, apa yang dia tidak ada sekarang, tidak boleh menjual. Jangan salah faham. Ianya sebab itu lihat kepada sahara, baris yang kedua daripada bawah, hujung baris yang kedua daripada bawah. Wa yustasna minhu salam. Nanti kita akan belajar apakah itu bai'us salam. Maka bai'us salam lain. Bai'us salam dia ada syarat-syarat dia yang kukuh. Tapi ini adalah bukan bai'us salam, menjual benda yang tidak dimiliki, maka Nabi SAW tidak benarkan. Riwayat 1217. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Hushaimun an Abi Bishr an Yusuf bin Mahak an Hakim bin Hizam qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakultu, maka lalu aku berkata, ya'tini rajul, telah datang kepadaku seseorang, fayas'aluni, dan dia telah bertanya kepadaku, minal bai'i, untuk membeli, untuk menjual benda yang aku tak ada, untuk menjual benda yang aku tak ada. Dia bila menjual benda yang tak ada ni jadi masalah. Benda tu tak ada, dia pergi jual. Pada waktu itu tak kisahlah apa pun, kadang-kadang kita nampak, contohnya hotel tu dia tak book lagi, dia pergi jual. Tiba-tiba bila pada waktu tu dia nak pergi bayar hotel, harga dah naik contoh, maka pada waktu tu jadi masalah. Dia tak pada waktu itu memiliki benda tersebut lagi, dia sekadar ambil bayaran dulu. Sama juga kadang-kala dengan penerbangan contoh, pada waktu tu dia tak ada pun tiket lagi, tak ada, tapi ambil duit dulu, orang dah bayar penuh, baru nak pergi cari tiket, baru nak pergi cari harga dah mahal, maka jadi masalah. Maka menjual benda yang tak ada memang masalah. Sebab itu Nabi SAW larang. Itu baru dua contoh yang mana kita nampak banyak pada zaman kita. Banyak lagi contoh yang lain. Kadang-kala pada waktu itu menjual sesuatu benda yang pada waktu itu masih lagi belum ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka seorang sahabat ni bertanya kepada Nabi, ada orang nak beli tapi benda tu aku tak ada, boleh tak aku jual? Maka lelaki ni diterangkan kepada Nabi, aku boleh je abta'u, aku boleh sahaja pergi membeli lahu untuk orang tersebut minasuki, daripada pasar, summa abi'u, kemudian pada waktu itu aku jual. Macam banyak orang katalah, oh tak apa, nanti hotel mesti ada, pada waktu tu kami akan cari hotel, ataupun kami akan cari flat ada. Tapi kalau tak ada bagaimana? Kalau harga lagi mahal daripada yang kita sangka bagaimana? Maka pada waktu itu akan menyusahkan penjual, akan menyusahkan pembeli. Maka sebab itu sabda Nabi, la tabi', janganlah kamu menjual ma laisa indaka, benda yang kamu tidak ada. Dalam kurungan boleh tambah di situ sewaktu transaksi ataupun akad jual beli. Benda yang kamu tak ada sewaktu transaksi jual beli, maka jangan kamu jual, maka akan mendatangkan masalah. Riwayat 1218. Wa bi ilahi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Hammad bin Zaid an Ayyub an Yusuf bin Mahak an Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu qala,
daripada Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa Nabi SAW telah melarang daku daripada menjual ma laisa indi, barang yang aku tidak miliki. Hadis ini adalah hadis yang hasan, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhum. Riwayat 1219. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Mani'in qala hadatsana Ismail bin Ibrahim qala hadatsana Ayyub qala hadatsana Amr bin Shu'aib qala hadatsani abi an abi hatta zakara Abdullah bin Amr. Maka perawi bawakan sanadnya sehingga dia menyebutkan nama sahabat Nabi Abdullah bin Amr ibnu Al-As radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah SAW, sesungguhnya baginda Nabi SAW telah bersabda, la yahillu, tidak halal, tidak boleh, salafun, berhutang, wa bai'un, dan pada waktu itu bersama dengan hutang tadi berjual beli. Apakah maksud berhutang bersama dengannya jual beli? Lihat kepada Sahara. Maka wal muradu, yang dimaksudkan dengan salaf ini adalah al-qardu, hutang. Maka apakah maksud berhutang dan berjual beli yang Nabi SAW tidak benarkan? Okey, contohnya apa? La yahillu an yuqridahu qardan. Pada waktu itu dia nak pinjam, okey, kau tolonglah bagi aku pinjam, contohnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 10,000, bagi aku pinjam. Dan aku tahu pada waktu tu kau nakkan aku punya barang ni, handphone, kau nak handphone aku. Okey, maka handphone ni pada waktu tu aku akan jual dengan harga, sebab kau dah bagi aku pinjam 10,000, aku bagi ke engkau untuk jual pada waktu tu kadang murah lah, sikit, diskaun, harga 4,000. Maka pada waktu itu hanya aku perlu bayar 6,000 je nanti. Adakah boleh macam tu? Hutang dalam transaksi yang sama adanya jual beli, Nabi larang. Kenapa? Sebab contohnya lagi-lagi hutang, sebab dalam hadis Nabi SAW bersabda, gariskan baris yang pertama tersebut, kullu qardin, setiap hutang, jarra naf'a, yang ada pada waktu itu akan faedah, akan manfaat yang tersembunyi, fahuwa haram, maka itu adalah haram, kerana itu dah masuk dalam kategori riba. Dia bagi pinjam, pada waktu itu dia ada manfaat daripada pinjaman tersebut, daripada orang yang pada waktu itu dia sedang memberi pinjam dan sebagainya, maka pada waktu itu hukumnya adalah haram. Sebab itu sabda Nabi, tidak boleh salafun berhutang dan bersama dengannya ada transaksi jual beli, tak boleh. Wala syartan, dan tidak boleh dua syarat, fi bai'in, dalam satu transaksi jual beli. Dan yang ketiga, wala ribhu, dan beroleh keuntungan melalui jualan, malam yudman, benda yang masih lagi tidak dapat dijamin. Malam yudman, tidak dapat dijamin. Pada waktu tu tak ada jaminan, pada waktu tu dia mendapat keuntungan, maka pada waktu itu tidak boleh. Contohnya apa? Tak ada jaminan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, antara ni lah menjual benda yang tak ada. Apa jaminan pada waktu tu akan ada benda tersebut? Bagaimana kalau fully book hotel? Bagaimana kalau fully book flight? Bagaimana? Apa jaminan? Maka pada waktu itu tidak boleh beroleh keuntungan menjual benda yang tidak dapat dijamin. Tidak boleh. Dan yang keempat, wala bai'u, dan tidak boleh menjual ma laisa indaka, benda yang kamu tak ada, benda yang kamu tidak miliki, tidak boleh jual. Ini semua transaksi jual beli yang Nabi SAW larang, yang kalau kita perhatikan betul-betul, banyak pada zaman kita orang beramai buat macam ni, banyak orang buat seperti ini. Itu yang membawa kepada pergaduhan, pertengkaran, tidak puas hati dan sebagainya perkara yang lain. Wahada hadis, dan hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Berkata Ishaq bin Mansur, aku telah bertanya kepada Imam Ahmad, apakah maksud daripada naha an salafin wa bai'in? Nabi melarang daripada hutang beserta dengan jual beli. Maka berkata Imam Ahmad, an yakuna, bahawa orang tersebut yuqriduhu, pada waktu itu memberikan pinjaman, qardan, satu kadar pinjaman. Thumma yubayi'uhu, kemudian dia melakukan transaksi jual beli, yazdadu alaih, yang lebih berbanding dengan harga pasaran dia. Maka pada waktu itu tak boleh, disebabkan dia telah bagi pinjam. Contohnya saya bagi pinjam 10,000, kemudian dalam transaksi yang sama pada waktu itu saya nak menjual,
harga contohnya barang tersebut dekat pasaran 1,000 je, tapi sebab orang ni kita dah bagi dia pinjam, dia pun terdesak, maka pada waktu itu kita jual kepada dia 1,100, tak banyak lah. Pada waktu itu kita markup 100, kita aniaya dia 100, maka itu pun tak boleh. Dan orang tersebut pun terpaksa sebab dia dah ambil duit sebagai pinjaman. Kalaulah dia tak beli, maka terasa pula orang yang pada waktu itu telah memberikan pinjaman. Maka ini sebagai satu contoh. Wajah tamil, dan ada juga kemungkinan maksudnya adalah ayyakuna yuslifu ilaihi fi syai'in, pada waktu itu dipinjamkan kepadanya pada membeli sesuatu. Pada membeli sesuatu. Maksudnya pinjam tapi kena beli. Fayaqul, pada waktu itu lalu berkata, illam yatahayya, jika tidak tersedia di sisi kamu, fahuwa bai'un alaika, maka pada waktu itu ianya berubah kepada jual. Contohnya orang tu pinjam, tapi daripada pinjaman berubah menjadi transaksi kena beli pula. Contoh, daripada pinjaman pada waktu itu kena beli, maka ini pun tidak boleh. Kemudian berkata Ishaq, kama qala, seperti mana yang disebutkan, qultu li Ahmad, aku telah bertanya kepada Imam Ahmad juga tentang apakah yang dimaksud dengan menjual barang yang tidak boleh dijamin. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, la yakunu indi illa fi ta'am, aku tidak menjumpai contoh kecuali dalam bab makanan. Makanan tak boleh jamin. Contohnya makanan tak boleh jamin. Maka pada waktu itu contohnya tak boleh nak jamin rasa dia sebiji ke sama ke, ataupun pada waktu itu apa yang pada waktu itu dijanjikan akan dapat benda yang sama. Maka pada waktu itu Nabi SAW tidak suka seperti itu. Contohnya banyak. Contohnya zaman kita adalah catering. Contoh catering, masa food tasting rasa dia Masya Allah macam makanan syurga, sedap, tapi bila hari kejadian beza. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku tidak menjumpai contoh untuk mendapatkan keuntungan melalui jual beli malam yadman, benda yang tak boleh dijamin. Benda yang tak boleh dijamin, contohnya makanan, maka tak boleh dijamin adakah rasa dia sama sewaktu hari kejadian, tak boleh dijamin. Maka pada waktu itu contoh, dan banyak lagi benda-benda yang lain. Maka Nabi tidak suka menjual beli seperti itu. Tapi habis tu nak buat macam mana? Ya, makanan tu dah siap masak, maka pada waktu itu baru dijual. Makanan tersebut dah ada, baru pada waktu itu dijual. Jangan ambil duit dulu dan pada waktu itu baru nak buat, tiba-tiba berbeza daripada apa yang diharapkan oleh pembeli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Berkata Ishaq, yakni malam takbir, selagi mana benda tersebut tidak ada. Berkata Ishaq, seperti mana yang disebutkan, fi kulli ma yukalu wa yuzan, begitu juga setiap benda yang disukat dan ditimbang pun termasuk di dalam benda yang tidak boleh dijamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita akan sambung nanti insya-Allah. Jumpa lagi pada jam 10 nanti insya-Allah. Terima kasih semua.